Bersama saya Nur Fatihah Syakira dalam rentasan berita edisi 695. Antara paparan utama. MCA beraja di mata, bersultan di hati. PNB, apa sudah jadi? Isa diarah bela diri 9 pertuduhan rasuah. U-turn lagi, akhirnya Peguam Hak Asasi dipecat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Setelah dengan angkuh berkata, saya tidak mahu dengar selepas ini orang kata ini kerajaan Melayu Islam, Presiden MCA Datuk Seri Wee Ka Siong terus mengukuhkan kedudukannya dengan melantik orang-orangnya untuk menguasai ruang udara dan laut Malaysia. Baru-baru ini, bekas bendahari MCA Datuk Seri Chua Poh Kiang secara terbuka menggesa Kerajaan Perikatan Nasional membuka semula pintu negara kepada pelancong perniagaan dari rakan dagang serantau secara berperingkat termasuk China. Menurut laporan media, Presiden Persatuan Jalur dan Laluan Malaysia itu berkata, langkah tersebut penting bagi menjana semula perdagangan dan pelaburan luar negara dalam persekitaran ekonomi domestik yang lembap. Sebelum ini, rakyat dikejutkan dengan laporan Ketua Audit Negara 2018 Siri 2 bahawa sepanjang 2016 hingga 2018, data ketibaan 79,799 warga Cina melalui sistem Immigration Malaysia MyIMMS didapati 76,258, 95.6% tidak mempunyai rekod tarikh keluar. Selepas kejutan itu, rakyat terkejut lagi dengan pengakuan seorang wanita warga Cina yang gagal dalam sesi temu bual berikutan tidak boleh berbahasa kebangsaan bagi mendapatkan pasport. Wanita warga asing itu kemudiannya mengaku membeli MyCard itu daripada sebuah sindiket membuat MyCard untuk jualan kepada warga asing. Ekoran itu sekurang-kurangnya 20 individu termasuk penolong pengarah Jabatan Pendaftaran Negara atau JPN Pulau Pinang ditahan setakat September tahun lalu. Dipercayai lebih 1,000 warga asing yang memiliki MyCard sah dipercayai masih berada di dalam negara ini selepas gagal memiliki pasport untuk keluar ke negara asal masing-masing. Menurut Harian Metro bertarikh 14 September 2019, yang memetik suatu sumber, jumlah itu direkodkan hanya bagi tempoh Januari hingga Mei tahun itu dan tidak bagi tahun 2018. Katanya pihak berkuasa menerima maklumat bahawa semua lelaki dan wanita warga asing ini datang dari beberapa negara dan memiliki MyCard sah yang dikeluarkan segelintir individu pengkhianat di JPN yang bersubahat dengan sindiket. Kementerian Dalam Negeri KDN kemudiannya membatalkan semua MyCard yang dijual kepada warga Cina ekoran kes tersebut. Namun ini tidak bermakna kerajaan wajar membuka pintu untuk mereka masuk ke dalam negara ini. Sebagaimana gesaan Poh Kiang yang juga bekas pengerusi jawatan kuasa hal ehwal MCA Republik Rakyat Cina itu. Kemasukan mereka berbahaya untuk keselamatan dan kedaulatan negara. Apatah lagi, ramai warga negara Cina yang kononnya melancong ke Malaysia tidak pulang ke negara mereka. Pembongkaran sindiket menjual MyCard dan ancaman penularan pandemik COVID-19 tidak mewajarkan negara mengikut kehendak MCA yang kini berada di mata dan bersultan di hati. Maknanya apa? Maknanya walaupun MCA hanya memiliki 2 kerusi di dalam parlimen, ternyata tindakan mereka terlalu mengikut nafsu mereka sendiri. Jabatan Pendaftaran Negara terletak dalam Kementerian Dalam Negeri atau KDN. Siapakah Menteri KDN semasa pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak? Beliau ialah Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Siapakah Menteri Negeri semasa pentadbiran Pakatan Harapan? Beliau ialah Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Kerajaan Tebu Atap sekarang. Apa kata pemimpin PAS yang dahulu berteriak tentang Melayu Islam yang kononnya terancam? Tidakkah Presiden PAS, Datuk Seri Hadi Awang yang memiliki teropong putih bersih dan kononnya tidak pernah buat silap itu nampak permainan ini?
Tiada suara yang kedengaran, malah ada yang telah memberi grade A kepada Muhyiddin selepas 100 hari mengambil alih negara melalui kaedah tebuk atap ini. Adakah mereka sudah tinggal di dalam gua, jauh daripada peradaban manusia? Presiden dan Ketua Eksekutif Kumpulan Perbadanan Nasional Berhad atau PNB, Abdul Jalil Rashid akhirnya meletakkan jawatannya. Semasa sesi Town Hall dengan kaki tangan PNB bagi menjelaskan peletakan jawatannya, antara lain beliau berkata, "Ketika saya mengambil peranan ini, saya mengatakan pada diri sendiri bahawa saya tidak akan pernah goyah dalam prinsip saya dalam menjalankan tugas. PNB mesti dilindungi dengan segala cara. Oleh itu, saya telah memilih jalan yang sukar sendirian yang menghancurkan saya dan keluarga." Dalam ucapannya, Abdul Jalil turut mendedahkan bahawa beliau menghadapi gangguan semasa memegang jawatan sebagai CEO dan Presiden Kumpulan PNB, lapor Malaysia Kini. "Paling keterlaluan bagi saya adalah gangguan yang harus saya alami akibat panggilan dari nombor yang tidak dikenali. Akaun email korporat saya dan profil LinkedIn saya digodam." Bekas Ketua Pengarang Kumpulan Akhbar New Straits Times mendakwa pemecatan ahli profesional lantikan Kerajaan Pakatan Harapan adalah kerana dendam neokleptokrasi. Maka ahli profesional dan eksekutif Melayu taraf dunia yang dilantik oleh Kerajaan Pakatan Harapan yang ada DAP di dalamnya untuk membersihkan syarikat pelaburan berkaitan Kerajaan GLIC dan syarikat berkaitan Kerajaan GLC daripada korupsi elit politik era kleptokrasi UMNO Barisan Nasional telah dan sedang dibuang secara sistematik, ujarnya dalam blognya Describe. Menurut beliau, Kerajaan UMNO atau Barisan Nasional zaman kleptokrasi Datuk Seri Muhammad Najib Abdul Razak korup dan hegemonik, sementara Kerajaan Perikatan Nasional pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah sembrono dan penendam. Lebih malang bagi ahli profesional Melayu, kaki pukul yang dihantar untuk membelasah mereka adalah teknokrat Melayu sendiri. Maaf cakaplah kalau saya kata bahawa dalam konteks ini, Menteri Keuangan Senator Tengku Zafrul Abdul Aziz perlu menilai dirinya sendiri kerana besar kemungkinan beliau kini menjalankan peranan itu. Ini adalah kerana sebagai Menteri Keuangan, beliau mempunyai kuasa yang amat luas ke atas GLIC dan GLC. Siapa lagi kalau bukan beliau yang memecat ahli profesional Melayu dan membawa masuk ahli politik sebagai pengerusi dan ahli lembaga pengarah bidas kadir. Menurut beliau, walaupun semakin ramai Melayu berpendidikan tinggi tetapi ramai tidak kenal diri. Mereka menjadi hamba kepada kejahilan dan kemiskinan, feodalisme dan kebergantungan. Akibatnya, banyak usaha murni untuk membawa kebaikan kepada bangsa Melayu dan agama Islam, khususnya dan negara. Amnya bukan saja menjadi sia-sia, malah ditentang habis-habisan, katanya. Beliau mengaitkan peletakan jawatan Abdul Jalil dengan penjualan sebidang tanah kerajaan seluas 19.14 ekar berhampiran Istana Negara yang sudah pun dibincangkan secara meluas sejak 2017 lagi. Tanah tersebut dijual kepada Jackal Land Sendirian Berhad dengan harga RM646 juta atau 22% di bawah harga yang diiklankan. Jackal Land Sendirian Berhad dakwa Kadir merupakan anak emas Najib. Urus niaga tersebut adalah perkongsian sama rata di antara JB's Development Sendirian Berhad mewakili Jackal dengan Symphony Life Berhad dan PNB. Yang menjadi masalah dan persoalan adalah mengapa hanya PNB yang mengeluarkan lebih banyak duit untuk bayar harga tanah tersebut, sedangkan nisbah pegangan saham sama iaitu masing-masing 33.3%, katanya. Kadir melihat Jackal seolah-olah berperanan cuma untuk mendapatkan kebenaran membeli tanah dan Symphony menjadi pemaju. Saya dimaklumkan yang PNB telah memberi pinjaman RM225 juta kepada syarikat usaha sama itu. Keseluruhan jumlah yang ditanggung oleh PNB adalah RM250 juta. Manakala Symphony dan Jackal hanya mengeluarkan RM25 juta setiap satu. Pihak kerajaan harus menjawab dakwaan Kadir kerana ini melibatkan ketelusan dalam tadbir urus PNB. Jadilah Melayu profesional yang tidak menjadi tali barut kepada pencuri dan penyangak, iaitu Melayu yang mengamalkan nilai murni untuk melakukan kebaikan kepada negara dan rakyat jelata. Makcik Kiah dan Pak Mat mungkin tidak kisah siapa Presiden dan Ketua Eksekutif Kumpulan PNB. Tetapi ingatlah Makcik Kiah dan Pak Mat, hanya jika Melayu menjadi hamba Allah budiman yang memiliki budi dan iman, barulah anda boleh mendabik dada.
takkan Melayu hilang di dunia. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini mengarahkan bekas pengerusi Felda Tan Sri Muhammad Isa Abdul Samad untuk membela diri terhadap 9 pertuduhan menerima rasuah berjumlah lebih 3.09 juta ringgit bagi meluluskan pembelian Hotel Merdeka Place Hotel and Suites MPHS di Kuching oleh Felda Investment Corporation Sdn Bhd atau FICSB di Kuching, Sarawak pada 2014. Hakim Mahkamah Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali membuat keputusan itu selepas mendapati wujud kes prima facie berhubung pemberian rasuah oleh ahli Lembaga Pengarah Gagasan Abadi Property Sdn Bhd Ikhwan Zaidil kepada Muhammad Isa melalui Muhammad Zahid Mat Arif antara 2014 hingga 2015. Pihak pendakwaan telah berjaya menerangkan kewujudan bukti kredibiliti yang memenuhi setiap satu kandungan utama berhubung kesalahan menerima rasuah di bawah Seksyen 16 dalam kurungan A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau SPRM sebagaimana digambarkan dalam 9 pertuduhan itu yang jika tidak disangkal atau dijelaskan akan mewujudkan dakwaan. Oleh itu, kes prima facie telah diwujudkan ke atas tertuduh, katanya ketika menyampaikan alasan penghakiman itu seperti di peti Astro Awani. Jika didapati bersalah, Isa berdepan hukuman penjara maksimum 20 tahun sebatan selain denda sehingga 5 kali ganda daripada nilai suapan. Kes tersebut bermula pada 14 Disember 2018. Isa mengaku tidak bersalah atas 1 pertuduhan pecah amanah dan 9 pertuduhan menerima rasuah berjumlah lebih 3 juta ringgit bagi meluluskan pembelian sebuah hotel Merdeka Place Hotel and Suite atau MPHS di Kuching oleh Felda Investment Corporation Sdn Bhd atau FICSB. Beliau didakwa melakukan perbuatan pecah amanah di tingkat 50 Menara Felda Platinum Park Persiaran KLCC pada 29 April 2014 mengikut Seksyen 409 Kanun Kesiksaan. Semua kesalahan menerima rasuah pula didakwa dilakukan di tingkat 49 Menara Felda Platinum Park Persiaran KLCC antara 29 April 2014 dan 15 Disember 2015. Bagaimanapun, bagi pertuduhan pecah amanah, Nazlan berkata bahawa pihak pendakwaan gagal membuat kes prima facie terhadap Isa. Pihak pendakwaan menutup kes pada 14 Januari lalu selepas 15 hari perbicaraan dengan 22 saksi dipanggil memberi keterangan. Mahkamah menetapkan prosiding perbicaraan bela diri pada 17, 18 dan 19 Ogos yang akan datang. Isa dalam kenyataannya kepada pemberita akan memberi keterangan secara bersumpah. Yang 9 kes lagi itu saya kena defend pada Ogos. Dan saya telah mengambil pilihan membuat akuan bersumpah dan menjawab soalan dalam kanan saksi. Itu pilihan saya. Peguamnya Datuk Salahuddin Saidin berkata bahawa anak guamnya memilih untuk memberi keterangan secara bersumpah untuk mematahkan segala anggapan yang menyatakan beliau telah menerima wang suapan seperti mana dalam pertuduhan. Sementara itu, Timbalan Pendakwa Raya Afzai Nizam Abdul Aziz berkata pihaknya akan menunggu arahan daripada Peguam negara berhubung keputusan Mahkamah Pembebasan Isa dalam tuduhan pecah amanah. Dalam kes ini, Muhammad Zahid yang dikatakan mengambil wang bagi pihak Isa bertindak sebagai saksi pendakwaan. Muhammad Zahid baru sahaja dilantik sebagai senator. Beliau merupakan bekas setiausaha politik bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ahli Bersatu yang pernah kontroversi ini pernah dituduh oleh bekas Ketua Angkatan Bersatu Anak Muda atau Armada, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman sebagai dalang perjumpaan dihadiri ramai pemimpin parti politik di Hotel Sheraton pada 23 Februari lalu. Pengkhianat sebenar kepada apa yang berlaku adalah Muhammad Zahid kerana dia memetik nama Tun banyak kali supaya ahli Parlimen Bersatu menghadiri perjumpaan malam itu, katanya seperti dipetik berita harian pada 5 Mac lalu. Begitulah yang terjadi apabila politik dijadikan lubuk untuk mencari rezeki demi kekenyangan perut sendiri. Makan keliling dan pengkhianatan menjadi budaya tanpa takut dosa lagi. Belum sempat pengarah perundangan Fortify Rights merangkap penasihat Lawyers for Liberty Eric Paulson memanaskan kerusi pengarah Majlis Perundingan Komunikasi dan Multimedia atau MPKM. Beliau sudah dipecat daripada jawatan tersebut. Kementerian Komunikasi dan Multimedia dalam satu kenyataan berkata, Peguam Eric Paulson tidak lagi menjadi ahli MPKM.
Perkara itu diumumkan oleh Unit Komunikasi Korporat Kementerian itu setelah mendapat bantahan daripada parti-parti dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Bagaimanapun, keputusan ini tidak akan menjejaskan fungsi MPKM yang telah ditubuhkan pada 9 Jun 2020 yang lalu, kata kenyataan itu. Bagaimanapun, MPKM difahamkan akan terus berperanan membincangkan dan menasihati kementerian dalam pendekatan dan dasar berkenaan komunikasi dan multimedia. Sebelum itu, Timbalan Ketua DPPM Ahmad Fadli Syari berkata, Dewan Pemuda PAS Malaysia DPPM membantah pelantikan Eric sebagai ahli majlis MPKM. Katanya, Eric memiliki ideologi dan pemikiran yang sedikit sebanyak akan memberikan kesan kepada dasar dan polisi tersebut. Ia sudah pasti bertentangan dengan matlamat dan hala tuju Perikatan Nasional, lantas menjadi suatu barah yang akan merosakkan Perikatan Nasional serta Kerajaan Malaysia, katanya dalam satu kenyataan. Sementara itu, Ketua Penerangan PAS Kamruzaman Muhammad berkata, PAS menyambut baik penubuhan MPKM oleh KKMM. Bagaimanapun, kata beliau, PAS begitu terkejut dengan pelantikan Eric Paulsen sebagai salah seorang ahli majlis. Eric Paulsen adalah seorang peguam yang terkenal dengan sikap dan pandangan yang sangat sinis terhadap Islam dan perkara-perkara berkaitan hal ehwal Islam. Sikap dan tindakan beliau sangat jelas bertentangan dengan roh dan semangat Perlembagaan Persekutuan, ujarnya. Beliau mempersoalkan bagaimana seorang yang menyimpan sentimen negatif terhadap Islam mampu memberikan input positif yang selari dengan semangat Perlembagaan Persekutuan. Seperti kenyataan Fadli, beliau menggesa supaya pelantikan Eric ditarik balik dan diganti dengan individu yang lebih sesuai dengan semangat Perlembagaan Persekutuan. Ketua Pemuda UMNO, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, turut mempersoalkan asas pelantikan itu dan meminta Menteri KKMM, Datuk Saifuddin Abdullah tampil memberi penjelasan. Ashraf mendakwa pada tahun 2015, Eric mengguris hati orang Islam dengan kenyataan berbaur penghinaan terhadap Islam. Antaranya mendakwa khutbah Jumaat yang disediakan Jabatan Kemajuan Agama Islam Malaysia atau JAKIM mempromosikan ekstremisme. Turut mempersoalkan pelantikan Eric ialah ahli Majlis Pimpinan Tertinggi atau MPT Bersatu, Datuk Muhammad Rafiq Naizam Muhyiddin. Nampaknya Saifuddin masih terus menimbulkan kontroversi di manapun beliau berada. Ketika menjadi Menteri Luar Pakatan Harapan, beliau dikecam oleh ahli partinya sendiri, Keadilan, kerana mahu kerajaan meratifikasikan Konvensyen Antarabangsa mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi kaum atau ICED pada November 2018. Selepas itu, beliau pada 4 Mac 2019 menandatangani surat cara penerimaan Statut Rom ICC itu dan surat berkenaan diserahkan kepada Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau PBB pada hari yang sama. Sekali lagi, beliau dikecam pelbagai pihak. PAS sekarang terpaksa menerima seorang menteri yang berfikiran liberal yang dahulu dihempap ke atas bahu Pakatan Harapan, khususnya Parti Amanah, hanya kerana tamak untuk membentuk kerajaan melalui tebuk atap. Takziah kepada ahli PAS yang tertipu dengan permainan politik pemimpin mereka yang sering membakar sentimen perkauman, terpaksa seringkali U-turn demi mengelak melecur sendiri. Rakyat memerhati. Teruskan layar kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Nur Fatia Syakira, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.